Salam sejahtera kepada semua. Saya Riwati Ana Perempuan Nadaraja merupakan pelajar Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi Selangor. Tajuk kajian saya adalah pelaksanaan amali sains di sekolah. Sebagai pengenalan, kaedah amali sains merupakan salah satu kaedah pengajaran yang wajib dilaksanakan dalam subjek sains. Kerja amali sains amat menitikberatkan aktiviti hands-on yang mementingkan penglibatan murid dalam aktiviti kerja amali atau eksperimen yang dijalankan. Menurut kajian Hofstein dan Luneta 2003, Marzano 1992, Smith 1971, Tami 1977, secara umumnya mereka mengatakan kaedah amali sains mengandungi 3 teknik pengajaran yang berbeza, iaitu teknik penerangan, teknik penyiasatan dan teknik perbincangan. Menurut kajian Lamlech 2004, William 2003, kepelbagaian teknik dalam kaedah amali ini menyebabkan pelajar lebih aktif, tidak berasa bosan atau tertekan sepanjang kelas. Guru juga perlu menggunakan strategi yang berbeza untuk memperolehi kemahiran yang berbeza. Kajian daripada Griffin 2005. Misalnya, pada peringkat pre-lab, guru akan menyoal dan menerangkan bagi merangsang pelajar terlibat dalam aktiviti yang dijalankan. Soalan-soalan diajukan kepada murid membantu menerapkan sikap ingin tahu di kalangan murid. Dalam konteks pernyataan masalah pula, pembelajaran berpusatkan guru tidak membantu murid dan ia turut mengurangkan minat murid untuk belajar. Dalam hal ini, aktiviti amali sebagai suatu pendekatan dalam pengajaran yang melibatkan diri rasa seperti visual dan kinestetik adalah wajar digunakan supaya sesi pembelajaran yang dijalankan menjadi lebih menarik dan berkesan sesuai dengan gaya pembelajaran abad ke-21. Daripada pernyataan masalah yang dikatakan tadi, diwujudkan dua objektif kajian. Yang pertama adalah mengenal pasti tahap kesediaan guru dalam pelaksanaan kerja amali sains di sekolah. Yang kedua pula mengenal pasti cara guru melaksanakan kerja amali sains dalam pengajaran di sekolah. Kajian ini merupakan kaedah tinjauan literatur sistematik iaitu Systematic Literature Review, SLR. Metod ini menganalisis secara sistematik kajian terdahulu untuk mengenal pasti isu-isu pelaksanaan amali sains di sekolah. Kajian ini juga menerapkan kaedah tinjauan literatur sistematik iaitu SLR yang merangkumi latar belakang, permasalahan, metod dan definisi kajian. Setiap literatur yang dipilih akan disusun berdasarkan isu pelaksanaan sains. Model Prisma telah digunakan dalam memulakan proses pencarian dan penyaringan artikel secara sistematik dan komprehensif. Prosedur melalui model semakan Prisma dibahagikan kepada 3 peringkat iaitu peringkat pertama, peringkat pengenalpastian, identification, peringkat kedua, peringkat penyaringan, screening dan yang ketiga, peringkat kelayakan, included. Berikut merupakan carta alir yang telah diadaptasi daripada carta Prisma. Pada peringkat pertama, iaitu pengenalpastian, artikel yang dikenal pasti daripada pangkalan data. Yang pertama adalah Google Scholar, iaitu 53 artikel. Yang kedua adalah Eric, 92 artikel. Daripada artikel-artikel ini, artikel telah disisihkan sebelum penyaringan adalah 100. Pada peringkat yang kedua pula, saringan, artikel yang disaring adalah 45. Artikel yang disisihkan sebelum penyaringan adalah 20. Artikel yang disaring untuk kelayakan adalah 20. Walaupun 20, ada juga artikel yang telah disisihkan sebanyak 6 disebabkan artikel tidak memenuhi kriteria pemilihan dari segi pelaksanaan iaitu lebih kepada umum tentang amali sains. Sebab kedua adalah artikel tidak lengkap. Yang seterusnya adalah kebanyakan artikel menggunakan bahasa Indonesia. Pada terakhir, artikel yang dimasukkan untuk dianalisis adalah 14 sahaja. Hasil daripada kajian yang telah dijalankan mendapati bahawa kesemua artikel kajian lepas dibahagikan kepada 5 tema yang telah digunakan dalam proses PDPC. Yang
tema pertama adalah pelaksanaan amali sains meningkatkan tahap minat murid dalam sains. Yang kedua pula, pelaksanaan amali sains meningkatkan pencapaian murid dalam sains. Yang ketiga, pelaksanaan amali sains sebagai medium untuk menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi. Yang keempat pula, guru sebagai fasilitator dalam konteks amali sains. Yang terakhir, pengendalian dan cabaran yang dihadapi dalam pengendalian amali sains. Di bawah dapatan kajian juga, jadual ini membincangkan tentang kekerapan bagi tema pelaksanaan amali sains, iaitu meningkatkan minat murid dalam sains adalah paling tinggi, iaitu sebanyak 5 artikel. Manakala kekerapan bagi tema guru sebagai fasilitator adalah sebanyak 3 artikel. Kekerapan bagi tema-tema pelaksanaan amali sains meningkatkan pencapaian murid dalam sains. Pelaksanaan amali sains sebagai medium untuk menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi. Masing-masing menunjukkan 2 artikel. Pengendalian dan cabaran dihadapi dalam amali sains adalah 1 artikel sahaja. Seperti mana saya katakan di slide sebelum ini, mempunyai 5 tema. Tema pertama adalah pelaksanaan amali sains meningkatkan tahap minat murid dalam sains. Mengikut kajian lepas David, Archer dan Osborne 2014, kaedah amali sains dijalankan mampu untuk mewujudkan dan menarik minat pelajar untuk mempelajari pembelajaran yang dipelajari. Ini adalah kerana pembelajaran yang dilakukan secara praktikal ini dapat mewujudkan suasana yang aktif dan produktif sepanjang proses pembelajaran dan pengajaran. Tema kedua, pelaksanaan amali sains meningkatkan pencapaian murid dalam sains. Mengikut kajian Neilholm dan Alm 2010, pelaksanaan amali sains mendatangkan kesan positif ke atas pencapaian sains dalam kalangan sampel kajian. Berdasarkan teori kognitif dan konstruktivisme, murid dapat membina pengetahuan mereka dengan menguji idea dan pendekatan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Dan juga dapat mengaplikasikan kepada situasi baru dan mengintegrasi pengetahuan baru yang diperoleh dengan binaan intelektual yang sedia wujud. Tema yang ketiga pula, pelaksanaan amali sains sebagai media untuk menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi. Mengikut Woolnough 1991, kaedah amali sains merupakan kaedah pengajaran yang amat sesuai untuk menerapkan kebat dalam kalangan murid kerana kaedah ini melibatkan aktiviti eksperimen atau uji kaji yang menggunakan peralatan saintifik yang biasanya dijalankan di makmal sains. Tema keempat pula, guru sebagai fasilitator dalam konteks amali sains, iaitu menurut Hidayah Muhammad Fadzil dan Rohaida Muhammad Sahad 2014, guru sains seharusnya dilengkapkan diri dengan pengetahuan sains yang komprehensif dan penguasaan kemahiran manipulatif yang baik. Oleh itu, guru yang mempunyai pengetahuan sains dan penguasaan manipulatif yang komprehensif akan memberi impak kepada kemahiran saintifik pelajar. Okey, tema terakhir adalah pengendalian dan cabaran yang dihadapi dalam pengendalian amali sains. Mengikut Akuma dan Calakan 2017, masa yang mencukupi akan memberi ruang kepada pelajar untuk merancang kerja amali dan seterusnya dapat menguji idea yang diberikan. Ekoran Cala 2019 pula dapat disimpulkan bahawa guru dan pelajar memerlukan masa yang mencukupi untuk melaksanakan kerja amali. Sebagai rumusan, kajian SLR yang dijalankan adalah melibatkan 2 pangkalan data yang terkemuka iaitu Google Scholar dan ERIC. Berdasarkan pangkalan data yang digunakan sebanyak 14 buah artikel yang telah dikenal pasti dan memenuhi kriteria pemilihan ditetapkan. Artikel yang diperolehi dikategorikan mengikut pelaksanaan amali sains di sekolah dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hasil daripada analisis yang dijalankan menunjukkan bahawa pelaksanaan amali sains meningkatkan minat murid mempunyai bilangan artikel kajian lepas yang paling banyak. Selepas itu diikuti dengan guru sebagai fasilitator dalam konteks amali sains.
Pelaksanaan amali sains meningkatkan pencapaian murid dalam sains. Pelaksanaan amali sains sebagai medium untuk menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi dan pengendalian dan cabaran dihadapi dalam amali sains menunjukkan artikel yang tidak begitu banyak. Walau bagaimanapun, artikel pelaksanaan amali sains di sekolah kurang dan dapati sukar untuk membuat analisis. Pada masa hadapan, pengaji perlu membuat kajian terhadap isu ini lebih dalam bagi melibatkan kategori yang berkaitan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.